Assalamualaikum dan salam sahaja Malaysia. Pada hari ini kita pelajari menulis karangan berdasarkan kerangka buku teks muka surat 71 dan buku aktiviti muka surat 79. Baik, untuk mempelajari karangan kita tengok pada penanda wacana. Di sini ada sedikit saja contoh penanda wacana. Penanda wacana ni sebenarnya ada banyak sangat. Jadi di antara penanda wacana yang biasa kita gunakan ialah selain itu, di samping itu, sementara itu, dalam pada itu dan juga seterusnya. Dan untuk peringan penutup pula, kebiasaannya kita gunakan kesimpulannya dan juga konklusinya. Okey, baik. Itu sedikit yang cikgu jelaskan tentang penanda wacana. Baik. Okey. Untuk menulis karangan, kita kena ada mempunyai pendahuluan, kena ada isi dan juga penutup. Okey. Kerangka karangan haruslah dibina dengan teliti sebelum menulis karangan. Kerangka karangan dibina daripada isi penting bagi setiap perenggan. Isi penting setiap perenggan merupakan idea utama perenggan itu. Kemudian dia ada pula huraian. Huraian bagi isi penting ni bagi setiap perenggan merupakan idea sampingan pula bagi perenggan yang tersebut. Okey, jadi kita akan cuba tengok. Okey. Ini pada buku teks muka surat 71. Okey. Kita tengok dia ada pendahuluan, dia ada isi pertama, dia ada isi kedua, dia ada isi ketiga dan dia ada penutup. Okey. Okey. Cikgu besarkan pendahuluannya. Pendahuluan, dia ceritakan tentang pendahuluan ataupun pengenalan karangan kita. Okey. Hubungan rapat selain keluarga, dia gunakan dua perasa ini dalam karangan kita. Contoh, dia nak memperkenalkan karangan ni, dia nak buat pengenalan dia tentang sahabat ni. Okey. Siapa sahabat? Sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Nampak dia pakai balik hubungan rapat selain keluarga, dia guna yang ni. Okey, dia buat pengenalan, memperkenalkan karangan kita. Okey. Okey, lepas tu dia sambung. Apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey, dia bagi tahu macam mana cara nak bersahabat itu. Ini ialah pendahuluan. Okey, pengenalan kepada karangan kita. Kita pergi terus kepada isi kita yang pertama. Okey, nampak? Pendahuluan kita sudah selesai. Kita pergi kepada isi pertama kita. Jadi isi pertama dia dah bagi dah contoh. Jaga tutur kata dengan elak bahasa kasar. Kita akan gunakan ini nanti. Kemudian dia bagi dah sikit ayatnya. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan apa-apa. Cikgu besarkan lagi. Okey. Cikgu besarkan lagi. Kita guna dua ni, dia bagi dah ayat ni, frasa ni, dia suruh kita sambungkan. Jadi kena pakai jaga tutur kata, dia suruh kita pakai elak bahasa kasar. Okey, ini adalah contohnya. Okey, ini ialah contohnya. Yang ni yang dia bagi, amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan apa? Contoh kita sambung menjaga tutur kata. Kita dah letak dengan warna merah ni, menjaga tutur kata. Okey. Jadi, bila kamu nak buat karangan, kamu tanya balik. Tanya balik untuk buat karangan tu. Contohnya, macam mana nak menjaga tutur kata ni? Bagaimana menjaga tutur kata ni? Dengan cara elakkan berbahasa kasar. Nampak tak? Dia buat ayat ni menggunakan kata tanya, menggunakan ayat tanya. Lepas tu apa kegunaannya kita elakkan berbahasa kasar ni? Contoh dia tanya balik. Jadi kita pun buatlah seolah-olah buat jawapan dia. Dengan cara ini kita dapat menjaga perasaan sahabat. Nampak? Dia tanya untuk apa? Untuk menjaga perasaan sahabat. Nampak? Dia gunakan ayat tanya untuk buat ayat. Jadi kita kena buat apa? Yang tu contoh kita tanya balik. Kita kena buat apa? Kita kena bertuturlah dengan bahasa yang menyenangkan hatinya. Jadi kita buatlah ayat. Tambah oleh itu
Bertuturlah dengan bahasa yang menyenangkan hatinya. Nampak tak? Kita buat soalan, kita pun jawab sendiri soalan tu. Itu caranya ataupun kaedahnya membuat karangan. Kamu tanya diri kamu sendiri, kemudian kamu jawab. Itu cara yang nak buat karangan. Tak apa, kita teruskan kepada isi yang kedua. Okey. Nampak? Menjaga tutur kata kita dah pakai dah tadi. Kemudian elakkan berbahasa kasar pun kita dah pakai dah tadi. Nampak tak? Isi-isi kita pakai, kemudian kita huraikan, kita kembangkannya melalui pertanyaan. Okey, isi yang kedua pula. Isi yang pertama sudah. Isi yang kedua dia bagi kat sini, saling membantu dengan ikhlas. Kemudian dia suruh kita reka karangannya, perenggan kedua ini. Okey, cikgu besarkan. Ini yang dia suruh kita gunakan, saling membantu dengan ikhlas. Jadi kita cuba tengok saling membantu dengan ikhlas, dua benda yang kita nak gunakan. Ini contoh yang cikgu bagi. Okey, seterusnya kita salin balik. Okey, kita juga boleh saling membantu sahabat yang dalam kesusahan. Kita guna balik yang ini, saling membantu ni. Okey, lepas tu kita tanya diri kita balik, membantu macam mana tu, bagaimana membantu tu? Dengan ikhlas. Jadi kita buat ayat, bantulah dengan ikhlas. Nampak tak? Lepas tu kita buat ayat lagi, kita buat lagi soalan. Contohnya, untuk apa nak bantu dengan ikhlas ni? Supaya dia menghargai keikhlasan kita. Contoh, kamu buat ayat tanya, kemudian kamu buat dia punya ayat. Sahabat kita pasti menghargai keikhlasan bantuan yang dihulurkan. Kamu tengok yang ni, kemudian kamu buat soalannya, kemudian kamu buat ayat untuk soalan yang kamu buat tadi tu. Nampak tak? Karangan, bila kamu nak buat, kamu bertanya akan diri kamu, tanyakan soalan-soalan, kemudian kamu buat reka dia punya ayat-ayatnya. Itu cara membuat karangan. Okey, yang seterusnya. Okey, kita dah selesai isi kedua, kita nak masuk isi ketiga pula. Dia dah bagi dah kat bawah ni. Okey, dia dah bagi dah, mengambil berat dengan berkongsi masalah. Ini isinya yang dia bagi. Kita nak gunakan ini. Okey, ambil berat dan juga berkongsi masalah. Okey, cikgu besarkan, cikgu tulis contohnya. Okey, isi ketiga kan, selain itu kan kita guna baik selain itu. Selain itu, kita mestilah mengambil berat tentang sahabat dengan berkongsi masalah. Nampak, kita gunakan balik, mengambil berat tentang sahabat dengan berkongsi masalah. Kamu fikirkan apa ayat yang sesuai. Selepas kamu buat ayat ni, contohnya kamu reka soalan. Bagaimana berkongsi tu? Untuk apa berkongsi tu? Kamu tanya balik. Kemudian kamu reka jawab, kamu reka ayatnya. Untuk mengatasi masalah. Kamu pun buatlah, berikan idea untuk mengatasi masalah. Okey, yang tadi berkongsi masalah tadi kita dah guna dah tadi ni. Okey, dan kita buat ayat tanya, kita pun jawab ayat tanya kita tadi. Lepas tu kita cuba lagi buat ayat tanya yang baru pula. Okey, untuk apa kita tolong kawan kita ni? Contoh, okey, sahabat pasti suka kita mengambil berat tentangnya. Nampak tak? Kamu reka ayat-ayatnya menggunakan ayat tanya. Yang tu yang paling penting yang kamu kena faham apabila kamu nak buat karangan. Kamu tanya balik untuk buat ayat-ayatnya. Okey, yang seterusnya. Okey, kita sudah pun selesai sehingga isi ketiga. Sekarang kita tengok penutup pula. Penutup dia bagi dah, cikgu besarkan lagi. Okey, penutup. Hormati sahabat, orang menghormati kita. Nampak? Dia guna kesimpulannya sebagai penanda wacana. Jika kita menghormati, kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Nampak? Dia guna balik. Hormati sahabat, dia guna balik orang menghormati kita. Okey. Jadi nak kena buat apa lepas tu? Untuk apa? Kita kena buat apa bila dah orang menghormati kita? Jadi
Oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita kena buat. Kita bina soalan, kita pun reka dia punya ayat. Itu adalah cara paling mudah kita membuat karangan. Kita bina isi, semasa kita bina isi itu, kita buat ayat tanya supaya kita dapat reka ayat-ayat di dalam karangan kita, isi ayat-ayat isi dan juga huraian-huraiannya. Okey, kita teruskan sekarang. Okey, kamu nampak ini pendahuluan kita tadi. Ini peringatan pertama yang kita dah buat tadi, peringatan kedua, peringatan ketiga dan seterusnya ialah peringatan penutup. Okey, kamu kena ingat bila kamu buat peringatan, okey, peringatan pendahuluan ni dia mesti rapat ke tepi. Nampak? Masuk peringatan yang pertama, peringatan isi yang pertama, kamu kena masuk ke dalam sikit. Nampak apa nak cikgu ni? Tak boleh rapat ke tepi juga, tak boleh. Kemudian kamu sudah habis peringatan yang pertama tadi, jangan sambung peringatan isi di sini, jangan. Isi di bawah. Walaupun ada banyak lagi tempat kosong, tapi dia mula isi di bawah. Jangan keliru. Lepas tu masuk pula peringatan isi yang seterusnya. Peringatan isi yang seterusnya kamu kena masuk dalam sikit. Peringatan isi yang seterusnya kamu masuk dalam juga sikit. Dan peringatan penutup pun sama juga, kamu masuk ke dalam sikit. Cuma peringatan pendahuluan saja yang akan rapat ke kiri. Peringatan yang lain semua kamu kena masuk ke dalam sikit. Okey. Lepas tu kamu nampak yang cikgu hitamkan ini. Oleh itu, seterusnya, selain itu, kesimpulannya. Oleh itu, ini semua ialah penanda wacana. Okey. Cikgu harap kamu semua faham. Kita akan teruskan kepada buku aktiviti kita. Okey. Ini ialah buku aktiviti pada muka surat 79. Okey. Cuba tengok, ini yang akan kita buat nanti. Raikan hari kebangsaan negara kita. So kita lengkapkan kerangka karangan dan juga dia kita tuliskan karangan. Nampak dia bagi gambar. Itu isi kedua ni, ada perbarisan pada hari kemerdekaan. Kemudian ada perarakan kereta berhias. Jadi bila kita nak buat karangan ni, kita kena ada imajinasi. Kita kena ada idea. Jadi sekarang cikgu tunjukkan sedikit imajinasi dan idea supaya kamu dapat sedikit ilham semasa kita belajar buat karangan ini. Okey, ini contoh kereta berhias. Ini contoh kereta berhias. Kalau kamu tak tahu kereta berhias itu macam mana, ini contohnya. Ini contoh kereta berhias. Ini perarakan pada hari kemerdekaan. Okey, ada pelbagai kaum dan pelbagai etnik termasuk Sabah, Sarawak, Semenanjung. Kemudian pelbagai etnik, pelbagai kaum termasuk Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Ini perarakan oleh murid-murid sekolah. Ini pula pemimpin-pemimpin datang. Ini zaman Datuk Seri Najib. Ini zaman Seri Najib dan juga Yang di-Pertuan Agong pada masa itu. Ini zaman Dr. Mahathir dan di-Pertuan Agong pada masa itu. Pemimpin-pemimpin semua datang. Kemudian ini pula zaman Abah Muhyiddin pada zaman itu. Ini yang di-Pertuan Agong yang datang pada masa itu. Ini pula Perdana Menteri Ismail Sabri. Okey, dibuat secara maya kerana COVID. Kemudian kamu lihat perarakan perbarisan bomba, perarakan perbarisan tentera kita. Nampak alangkah meriahnya pada masa itu, ramai orang yang hadir. Tentera kita, perbarisan. Okey, perbarisan polis berkuda. Okey, memegang bendera. Perbarisan polis memegang bendera. Dan perbarisan bendera nampak perbarisan tentera dihadiri oleh ramai orang, nampak meriahnya pada masa itu. Okey, ada pula kereta kebal. Okey, perarakan kereta kebal aset tentera. Nampak alangkah meriahnya waktu tak ada COVID. Kereta kebal.
Okey, ada pula perarakan jet, pejuang dan sebagainya. Okey, kita balik kepada karangan kita. Muka surat 79, buku aktiviti. Ingat, dia ada pendahuluan, dia ada isi yang pertama, dia ada isi kedua, dia ada isi ketiga, dan dia akhiri dengan penutup. Pendahuluan, dia memperkenalkan tentang karangan kita. Kita nak ceritakan tentang raikan hari kebangsaan. Dia memperkenalkan. Okay? Dan penutup, dia menutup karangan kita. Isi-isi ini direka. Okay? Tengok. Okay, pendahuluan kita. Okay. Dia bagi dah 31 Ogos setiap tahun. Semua rakyat di Malaysia, pelbagai kaum. Okay, nampak tak? Dia dah bagi dah. Yang dicontohkan oleh buku aktiviti kita. Jadi kita gunakan ini sebagai pengenalan karangan kita. Dia memperkenalkan apa itu hari kebangsaan negara kita. Dia pun buatlah contoh ayat. Pada 31 Ogos setiap tahun, negara kita akan menyambut hari kebangsaan. Dia guna dah yang ni. Dia memperkenalkan apa itu, apa yang berlaku pada hari itu. Okey. Kemudian, seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum akan meraikannya. Nampak tak? Dia guna balik ini. Semua jadi seluruh. Benda yang sama. Isi yang sama. Walaupun dia ubah dia sikit. Rakyat Malaysia, pelbagai kaum. Nampak? Ini pengenalan dia. Dia memperkenalkan karangan kita. Okey. Kita masuk. Okey. Dia guna. Okey. Ini semua dia guna. Okey. Isi yang pertama. Nampak? Tujuan untuk mengingati tarikh kemerdekaan. Nampak? Isi penting yang pertama. Kemudian isi yang seterusnya. Pejuang kemerdekaan. Pelbagai kaum. Okey. Daripada ini, cuba kamu tengok apa tujuannya untuk mengingati tarikh kemerdekaan. Nampak tak? Kita bina soalan untuk buat ayat. Okey. Cikgu contohkan. Nampak? Sambutan hari kemerdekaan ini bertujuan untuk mengingati tarikh kemerdekaan negara kita. Nampak dia pakai balik ni? Dia pakai balik. Okey. Dia buat ayat yang lengkap. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Pejuang kemerdekaan akan dihargai dalam sambutan ini. Dia buat soalan macam mana kita nak mengingatinya. Jadi dengan cara pejuang kemerdekaan ni dihargai. Macam tu cara nak mengingati kemerdekaan. Dia buat ayat. Nampak tak? Contoh ayat. Okey. Okey. Pelbagai kaum. Okey. Jadi apa lagi yang ada pada waktu itu? Apa lagi yang turut dihargai? Bagaimana lagi nak mengingati? Contoh dia buat kita tanya lagi, dia buat soalan tanya lagi. Jadi dengan cara pelbagai kaum yang berjuang untuk kemerdekaan negara turut diraih. Nampak tak? Dia buat ayat tanya. Okey. Bagaimana nak mengingati kemerdekaan tu? Dengan cara menghargai pejuang. Nampak tak? Bagaimana lagi nak mengingati tarikh kemerdekaan tu? Dengan cara pelbagai kaum ni turut diraih. Nampak tak? Dia buat ayat tanya untuk bina ayat-ayat dalam karangan ni. Yang tu caranya nak buat karangan. Kamu bina ayat tanya. Karangan apa pun sama juga. Kamu nak buat karangan apa pun, kamu bina ayat tanya dia. Okey. Isi yang kedua pula. Okey. Nampak? Dia suruh kita reka. Jadi kita pun reka. Contohnya, kita reka. Aktiviti yang dijalankan. Apa dia? Perarakan perbarisan. Perbarisan apa yang kita buat tu? Munculkan kata tanya. Okey. Polis, tentera dan bomba. Inilah perbarisannya. Kita jawab sendiri. Untuk apa kita buat perbarisan ni? Buat ayat tanya tu. Jadi untuk menaikkan semangat. Faham tak? Nak buat karangan, kamu gunakan ayat tanya. Okey. Okey, teruskan contohnya. Okey. Perarakan perbarisan, kemudian polis, tentera, bomba, menaikkan semangat. Okey.
Cuba kita tengok. Kita pun buat ayat. Salah satu aktiviti yang dijalankan ialah perarakan perbarisan. Ini isi yang pertama dia. Perarakan perbarisan. Okey. Untuk apa? Siapa yang menyertainya? Jadi kita pun jawab polis, tentera, bomba dan sebagainya. Kita pun jawab. Okey. Perarakan ini biasanya disertai pasukan polis, tentera, bomba dan sebagainya. Nampak tak? Kita tanya, kita buat jawapannya. Kita tanya lagi, untuk apa kita buat perbarisan ni? Untuk menaikkan semangat. Kita buatlah ayatnya. Perbarisan yang kemas dan gagah menaikkan semangat untuk meraihkan hari kebangsaan. Nampak tak? Kita buat ayat tanya untuk kita reka soal ayat-ayat yang terbaik untuk karangan, untuk isi itu. Nampak tak? Okey, yang seterusnya isi yang ketiga. Okey. Nampak ada kereta berhias. Aktiviti yang dijalankan. Kita pun reka. Perarakan kereta berhias dan juga aset ketenteraan. Okey. Jadi untuk apa kita buat perarakan kereta berhias ni? Kita reka jawapannya untuk menonjolkan kreativiti. Lepas tu untuk apa lagi kita buat kereta berhias dan juga aset ketenteraan ni? Untuk apa? Untuk menaikkan keazaman. Nampak tak? Kita reka dia punya isi ni dengan cara membina soalan sendiri. Okey. Jadi cikgu contohkan perarakan kereta berhias dan juga aset ketenteraan. Ini aktivitinya untuk menunjukkan kreativiti, untuk menaikkan keazaman. Untuk apa? Dia jawab balik untuk benda-benda ni semua. Okey. Ini contohnya. Selain itu, perarakan kereta berhias dan aset ketenteraan turut diadakan. Nampak? Dia guna balik isi penting dia tadi. Lepas tu, perarakan kereta berhias menonjolkan kreativiti yang menyemai rasa cinta akan negara. Nampak? Dia buat ayat lengkap. Untuk yang ni pula, untuk apa? Untuk menaikkan keazaman. Jadi dia buat ayat lengkap dia. Perarakan aset ketenteraan pula menaikkan keazaman rakyat untuk mempertahankan negara. Ingat formulanya, kamu bina soalan, kemudian kamu boleh buat dah dia punya ayat yang lengkap berdasarkan isi itu. Bina soalan berdasarkan isinya tu. Faham tak? Okey. Seterusnya. Okey. Penutup. Penutup ni dia bagi. Okey. Menanam perasaan cinta akan negara dan juga mengukuhkan perpaduan. Jadi dua benda ni dia bagi, kita pun buatlah. Okey. Kesimpulannya ini ialah penanda wacana. Sambutan Hari Kebangsaan dapat menanam perasaan cinta akan negara. Dia guna balik yang ni. Dia buat ayat penuh. Sambutan ini juga mengukuhkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum. Nampak tak? Dia buat ayat penuh. Okey. Jadi itulah caranya kita membuat karangan. Ingat, kamu buat isinya. Semasa kamu buat isi itu, kamu buat ayat tanya. Daripada ayat tanya tu, kamu akan dapat imajinasi macam mana nak buat ayat-ayat dalam karangan tu. Okey. Okey, ini semua sudah pun siap. Okey. Nanti dalam buku kamu boleh tuliskan contoh yang cikgu bagi ni, ataupun kamu boleh reka isi kamu sendiri. Dan kalau kamu reka isi kamu sendiri, nanti karangan pun kamu kena gunakan isi yang kamu reka tu. Terpulang kepada kamu, sama ada kamu nak ikut yang ni ataupun buat kamu punya sendiri. Yang penting isinya bertepatan dengan kehendak soalan. Okey. Isi ketiga yang kita buat tadi, yang ni, yang cikgu ajak tadi. Okey. Yang ni kamu buat dalam buku aktiviti ni. Yang bawah ni tak boleh buat dalam buku aktiviti ni. Yang bawah ni kamu kena buat dalam buku kuning kita. Okey, buat karangan dalam buku kuning kita. Kamu tulis balik daripada sini. Bermula daripada pada 31 Ogos. Start daripada sini balik. Okey. Okey, cikgu bagi contoh yang lengkap. Okey. Berdasarkan karangan yang kita buat tadi, ini pengenalannya.
Kamu nampak yang pengenalan ni, pendahuluan ni, kamu rapat ke kiri. Dia tak boleh masuk ke dalam, dia kena rapat ke kiri. Bila masuk isi yang pertama, perenggan isi yang pertama, kamu kena masuk dalam. Okey. Kalau dulu mungkin kamu 2 jari, tapi sekarang jari kamu dah besar dah. Mungkin 1 jari dah cukup dah kot. Jarak ni. Mungkin 1 jari dah cukup dah. Okey. Kalau tak masuk dalam, salah. Kena padam baik nanti. Okey. Isi yang seterusnya, perenggan isi yang seterusnya, kemudian perenggan penutup. Okey. Nampak? Ada selain itu penanda wacana. Ada kesimpulannya penanda wacana. Okey. Satu perenggan pengenalan, kemudian ataupun pendahuluan, kemudian perenggan isi 1, perenggan isi 2, perenggan isi 3 dan seterusnya ialah perenggan penutup. Yang cikgu ajarkan kamu tadi, inilah dia cantum jadi macam ni. Okey. Jadi ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan bersabar menempuhi kesulitan. Buat kamu punya kerja ni dalam buku aktiviti kamu dan juga buat karangan lengkap pendahuluan sampailah semuanya ini, sampailah penutup dalam buku kuning kamu. Okey, sekian, terima kasih.